pembinaan. Selamat pagi. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Terima kasihlah sudi menjemput saya di Selamat Pagi Malaysia ni. Terima kasih pada RTM dan Radwin sama dengan Hana kan. Ya, sama-sama Datuk Seri. Baik Datuk Seri, kalau kita lihat sektor pembinaan ini merupakan salah satu sektor yang penting sebenarnya kalau dibuka ataupun disambung sebelum operasinya. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini dalam tempoh PKPB, itulah seperti mana kita nyatakan ada syarat tertentu, ada garis panduan yang perlu dipatuhi oleh pihak pembina, kontraktor, pemaju, pekerja, majikan itu sendiri. Dan inilah peranan yang dimainkan oleh Kementerian Kerja Raya untuk memastikan tapak pembinaan ataupun pemaju itu sendiri mematuhi SOP-nya. Mungkin Datuk Seri, kita nak awal inilah kita nak berikan penjelasan mengapa sektor pembinaan ini juga kalau boleh dilakukan ataupun dibuka operasinya tetapi dalam keadaan yang terkawal. Sektor pembinaan, kalau kita lihat daripada awal dulu, PKB 1, 2, 3 adalah sektor yang dibenarkan. Terutamanya yang melibatkan kerja-kerja kritikal. Orang tanya apa kerja-kerja kritikal, ialah yang melibatkan keselamatan, yang boleh mendedahkan bahaya kepada pengguna dan keselamatan rakyat kita. Ini dibuka dulu. Walaupun PKB yang awal pun kita dah benarkan, sebab ada kerja-kerja kritikal. Jalan berlubang, kita tak boleh biarkan berlubang. Kita kena pastikan jalan itu selamat. Kalau pipe pecah, kita kena repair dan sebagainya, sebab ada kesannya. Menyedari itu, kita sebenarnya dah wujudkan SOP di peringkat awal lagi. Cuma bila kita buka secara meluas, bila diputuskan oleh kerajaan, MITI mengumumkan bahawa bila PKP 1B ini, maka kita dah tingkatkan lagi SOP-nya untuk diperketatkan lagi. Salah satunya ialah untuk memastikan bahawa pekerja-pekerja asing misalnya mesti disaring sebelum memulakan pekerjaan. Sebab itu apa yang kita lakukan dulu dalam SOP ini ialah salah satunya kita wujudkan satu jawatan kuasa khas berhubung kait dengan pemantauan dan penguatkuasaan daripada PKP 1 sehingga sekarang. Daripada 20 April sehingga 7 Mei kita sudah pun membuat pengawasan dan lawatan tapak kepada 2,830 tapak pembinaan. Dan daripada situ kita mendapati 247 atau lebih kurang 9% mereka mematuhi SOP yang ditetapkan. Ada juga yang tak mematuhi ni. Itu yang saya geram kadang-kadang. Yang tak mematuhi. Tak patuh tu macam mana tu? Bila dia tak mematuhi, maknanya ada lebih kurang 70. Tapi apa yang kita buat ialah beri amaran. Pasal SOP-nya ialah ada 3 tempat. Iaitu tempat kediaman, urusan perjalanan ke tempat pekerjaan dan di tapak pembinaan itu sendiri. Misal kata kita pastikan orang turun kerja mesti disaring. Pastikan orang yang ada simptom terus bawa ke klinik. Jangan turun bawa dia masuk ke tapak pembinaan. Siapa-siapa yang berhubung dengan tapak pembinaan, sama ada pekerja, pembekal dan sebagainya, mesti didaftar. Sebab kita kalau ada apa saja kes, kita dapat kesan di mana mereka, siapa mereka. Ini semuanya bertujuan untuk mengawal daripada merebaknya COVID-19 ini. Dan ada 2 sebenarnya yang tak ikut, yang kita arahkan ditutup. Tak boleh bergerak, ada juga, ada 2. Jadi tapi majoriti lebih kurang 80% sebenarnya. 2,000 daripada jumlah tadi 2,500 belum beroperasi. Sebab ini yang saya mengucapkan terima kasih juga pada kontraktor. Mereka tidak beroperasi sebab mereka nak pastikan SOP ini betul-betul dapat disediakan di tapak pembinaan, barulah mereka memulakan pekerjaan. Jadi ini adalah cara yang betul. Siapkan, pastikan pekerja kita ada pekerja yang telah pun disaring, segala tempat kediaman itu pun adalah selamat untuk pekerja, sebab kebanyakan tapak pembinaan ini, kalau kerja-kerja kontrak, dia ada tempat tinggal di dalam tapak pembinaan. Jadi pastikan tempat tinggal mereka pun dijaga dengan baik. Maknanya kebersihan, sanitization mesti dibuat. Ini yang mesti dilakukan. Dan kalau ada yang mereka demam, asingkan. Supaya mereka, kalau mereka terdedah pada COVID, tidak akan menjangkiti yang lain-lain. Ini salah satu SOP yang kita sediakan. Dan kita pantau dari masa ke semasa, yang melibatkan bukan sahaja CIDB, bukan sahaja JKR, tapi juga agensi-agensi lain, termasuklah pihak berkuasa tempatan, Department of Safety and Health,
dan pelbagai pihak lagi bersama dengan kita, termasuklah KKM, polis dan sebagainya. Jadi dalam hal ini pekerja ataupun majikan perlu mematuhi peraturan itu sendiri dan memainkan peranan yang penting dalam memastikan kawasan pembinaan itu bersih bebas daripada COVID-19. Jadi peranan Kementerian Kerja Raya pula bagaimana untuk memastikan perkara ini mereka tidak melanggar peraturan itu sendiri? Itu yang kita wujudkan badan pemantau tadi, bukan saja di Kuala Lumpur tapi seluruh negara. Sebab itu misal kata JKR, pihak berkuasa tempatan, CIDB yang ada di seluruh Malaysia ini, mereka lah yang akan memantau keseluruhan tempat-tempat ini dengan lawatan-lawatan mengejut. Di samping itu kita wujudkan awareness program. Malahan kita wujudkan nombor perhubungan di mana rakyat kita boleh membuat aduan. Siapa yang mematikan ada yang tidak mengikuti SOP boleh buat aduan, supaya dengan aduan itu kita akan dapat mengesan dan mengambil tindakan segera untuk pastikan bahawa pematuhan ini amat penting. Jadi yang lebih penting saya kira bukan pemantauan, bukan penguatkuasaan. Apa yang patut kita galakkan sekarang ini dalam the new normal, kata orang, norma-norma yang baru ini, ialah kita kena jadikan SOP ini sebagai budaya hidup. Betul. Bukan terpaksa, tapi kena jadikan budaya hidup. Sebab kita tak tahu bila kita boleh hilangkan COVID. Sebab COVID secara realiti akan wujud. Kalau ikut pakar, vaksin akan hanya ada tahun depan. Selama mana vaksin ini belum ada, cara hidup kita terpaksa berubah. Macam sekarang ni kita ada social distancing. Ini salah satu budaya. Begitu juga tempat kerja. Bukan cara lama lagi. Kita kena sesuaikan diri dengan keadaan yang baru ini. Barulah kita akan dapat melawan, memastikan kita tidak akan terdedah. Risiko untuk dijangkiti itu akan dapat dikurangkan. Bukan kita kata akan hilang terus, tapi kita menangani risiko jangkitan. Jadi ini yang budaya inilah patut kita amalkan. Walaupun nanti vaksin dah ada. Tapi budaya yang baik ini akan dapat diamalkan. Betul. Supaya kita tak tahu penyakit-penyakit lain pada masa akan datang, yang akan datang. Tapi kalau kita dapat budayakan penjarakan sosial, jaga kebersihan diri, jaga kebersihan tempat, memang satu amalan yang patut menjadi budaya kehidupan kita. Baik, Datuk Seri, kalau tadi Datuk Seri ada kongsikan juga banyak juga tapak pembinaan yang belum lagi beroperasi. Mungkin ada dua sebab. Yang pertama, mereka mungkin dalam persediaan untuk memulakan operasi. Yang kedua, mungkin mereka belum lagi bersedia kerana mereka tahu ada risikonya dan sebagainya. Apatah lagi kalau di zon merah dan zon kuning tapak pembinaannya. Kalau kita lihat ada tapak operasi yang telah pun beroperasi tetapi ditutup. Kerana didapati bahawa tidak mematuhi SOP dan sebagainya. Ditutup ini bermakna adakah mereka, kalau mereka menyambung sebelum operasi itu, bagaimana? Kalau mereka nak menyambung, pertama sekali mereka kena dipastikan mereka boleh mengikuti. Dan mesti mengikuti SOP. Malahan yang sudah beroperasi pun kita akan terus pantau. Sebab kalau mereka tidak mematuhi ataupun ada pelanggaran, mereka boleh diambil tindakan. Bukan sahaja di bawah section ataupun akta yang diumumkan oleh Kementerian Kesihatan, tapi juga boleh diambil tindakan di bawah akta CIDB, di mana mereka ditutup dan mereka boleh didenda ataupun syarikat mereka boleh di blacklist, disenarai hitamkan untuk digantungkan operasi mereka untuk berapa tahun. Ini yang tindakan tegas yang kita ambil. Tapi saya kira memang benarlah, mungkin sebahagian mereka tidak dapat beroperasi sebab masa ini banyak pekerja mungkin juga yang sudah pun keluar, balik, ada yang balik dan sebagainya. Ini yang kita kena pantau. Terutamanya yang kita risau nanti ialah bila selepas raya ini ramai yang datang balik daripada luar negara nak datang balik bekerja, yang dah balik kampung dan sebagainya. Ini kita kena pantau sebab kita tak mahu berlaku import daripada luar ini yang membawa jangkitan kepada negara kita. Dan sekiranya mereka didapati gagal untuk mematuhi peraturan itu sendiri, apakah hukuman yang dikenakan selain daripada penutupan pusat pembinaan itu sendiri? Senarai hitam di bawah akta CIDB itu sekurang-kurangnya setahun mereka tidak boleh beroperasi. Itu salah satu tindakan. Di samping itu di bawah akta Kementerian Kesihatan ini mereka boleh didakwa di mahkamah. Pendakwaan di mahkamah itu di mana mereka boleh dihukum dan juga boleh dipenjarakan.
Jadi ini yang sebab itu saya kira 80% yang belum beroperasi ini mereka sedar bahawa ada implikasi pada mereka. Malahan yang rugi nanti kalau ditutup, kalau ada kesan pekerja yang positif, tempat bekerja itu paksa ditutup sekurang-kurangnya 14 hari untuk dibawa keluar semua pekerja, diasingkan yang positif, dikuarantin, kemudian pembersihan di tapak pembinaan di tempat itu dan sebagainya. Ini sudah pasti akan menjejaskan mereka juga. Sebab itu mereka berhati-hati. Sebab itu saya yakin bahawa kebanyakan kontraktor kita ini dan pemaju-pemaju memang ingin mematuhi SOP ini. Banyak contoh yang saya boleh bagi. Syarikat-syarikat besar misalnya Gamuda, malahan ECRL yang membuat sekarang ini, saya dah tengok macam mana mereka pastikan SOP ini. Malahan mereka sendiri membuat saringan dan sebagainya. Cuma cabaran ialah pada kontraktor kecil, G1, G2, sebab kos untuk mematuhi membuat saringan pada pekerja asing, khususnya kalau mereka mengambil kosnya agak mahal. Sebab itu kita Pekeso ada memainkan peranan untuk menyediakan kemudahan kewangan supaya dapat dibiayai oleh Pekeso untuk saringan pekerja-pekerja mereka. Ya, Datuk Seri, kalau kita lihat dalam kita mengamalkan penjarakan sosial di tapak pembinaan itu, kalau melibatkan ribuan ataupun ratusan pekerja lah, bagaimana? Adakah kapasiti pekerja itu juga dibenarkan 100% beroperasi ataupun mungkin dikurangkan? Bagaimana? Sekarang ini kita buka akan penuh. Okey. Cuma salah satu SOP-nya, dia ada sekuens kerja. Jadi misal kata kalau di tapak ini berapa luas kawasan, berapa yang boleh bekerja, jadi janganlah semua berkumpul kerja situ. Dia kan ada bangunan yang bertingkat ataupun kawasan besar. Jadi sekuens kerja tu kita bagi-bagikan ikut sekuens kerja. Jangan hari ini serentak semua nak buat itu. Jadi kita pecah-pecahkanlah jenis-jenis kerja, berapa ramai pekerja dalam setiap pekerjaan itu. Jadi kita boleh pecah-pecahkan supaya dia tak adalah perkumpulan besar dalam satu-satu tempat itu. Dan bila berlaku kes jangkitan antara pekerja tu, bagaimana pula langkah-langkah yang diambil itu sendiri? Pertama yang kita katakan tadi, kalau mereka ada simptom terus dibawa ke klinik. Kalau ada yang demam, kalau berlaku saja bawa ke klinik, confirm dia adalah positif, misal kata. Jadi KKM akan terus masuk. Kementerian Kesihatan akan terus masuk, dan yang lain-lain siapa yang ada berhubungan dengan orang positif ini akan diambil untuk disaringkan. Tapi kawasan tapak itu nanti akan terus ditutup. Ditutup untuk memastikan bahawa ianya tidak akan merebak ke tempat lain. Ini yang dilakukan. Itu dikatakan pendekatan oleh Kementerian Kesihatan sekarang ialah pendekatan kepada targeted. Sebab kita tak bolehlah sini positif tiba-tiba seluruh Malaysia kita nak tutup. Bukan lagi macam tu. Tapi kalau ini saja kita tutupkan. Pastikan semua orang di sini akan disaring. Dan dia akan dikuarantin untuk 14 hari supaya dia tidak akan menjakiti orang lain, sehinggalah diputuskan bahawa dia benar-benar sudah pun negatif. Barulah dia boleh dibebaskan balik. Ini untuk menyelamatkan dia, menyelamatkan orang sekitar dia dan keseluruhan masyarakat sekeliling kita. Kalau macam tadi kita situasinya apabila ada kes positif di tapak pembinaan ataupun melibatkan pekerja atau majikan, kontraktor atau pemaju boleh juga melakukan sanitasi sekali lagi di lokasi. Mesti. Boleh? Bila berlaku saja memang tempat itu akan disanitize. Ianya akan berada di bawah kawalan Kementerian Kesihatan. Dia akan pastikan bukan saja orang, malahan tempat itu pastikan bersih dulu baru boleh dimulakan kerja semula. Dan tapaknya ditutup selama 14 hari saja. Sekurang-kurangnya 14 hari. Sebab untuk proses dan sebagainya. Okey, kalau kita lihat ini juga merupakan salah satu peranan yang perlu dimainkan oleh pihak kementerian sendiri, pihak CIDB, bahkan Kementerian Kesihatan untuk memberikan informasi dan juga integrasi yang benar-benar sahih dan juga patuh supaya kita tahu bagaimana SOP ini dilaksanakan dan majikan, kontraktor serta pekerja mereka faham dan patuh. Mungkin Datuk boleh kongsikan juga bagaimana integrasi antara kesemua pihak ini dalam memastikan semuanya dalam jalan dengan baik. Malahan di peringkat kerajaan, kita ada jawatan kuasa menteri-menteri berhubung kait dengan MCO ataupun PKP ini, di mana majoriti kementerian berada dalam jawatan kuasa ini. Dan kita akan berbincang setiap hari
untuk membangunkan SOP ataupun apa sahaja isu berhubung kait dengan PKP dan berhubung kait dengan COVID. Sebab itu yang bila kita bangunkan SOP ini, ianya bukan sahaja melibatkan kita, tapi kita serahkan kepada Kementerian Kesihatan untuk melihat dalam sudut kesihatan. Kemudian MKN akan melihat dalam sudut keselamatan. Dan inilah akhirnya disimpulkan sampailah setiap kementerian ada SOP dia sendiri berhubung kait dengan operasi yang melibatkan sektor-sektor yang ditetapkan. Malahan kita dengar tadi ada juga berhubung dengan Kementerian Kesihatan, hal ehwal agama, semayang dan sebagainya. Malahan mereka pun membangunkan SOP mereka sendiri. Ini yang kita lakukan secara bersepadu sebenarnya. Bukan in silo lah, tapi bersepadu melibatkan semua feedback, maklum balas daripada setiap agensi dan kementerian. Mungkin yang terakhir sekali Yang Berhormat Datuk boleh kongsikan apa harapan terhadap pemaju kontraktor untuk teruskan mengutamakan norma baharu dalam sektor pembinaan itu sendiri. Pertama sekali kita sedari bila kita melakukan PKP, ramai yang terjejas. Sebab itu CIDB bersama di bawah program kerajaan yang lain, kita membangunkan CIDB Prihatin untuk memberi kemudahan kepada mereka supaya yang terjejas itu tidak akan terasa sangat, dapat meringankan bebanan mereka. Sebab itu mereka bolehlah berhubung dengan CIDB untuk memahami lebih lanjut apakah manfaat-manfaat yang diberikan untuk meringankan bebanan kontraktor, termasuklah bayaran levy, pembaharuan lesen dan sebagainya sewaktu PKP. Tapi yang saya katakan tadi lebih utama ialah dalam bantuan kita ini, dalam segala kita lakukan dalam norma baru ini, pastikan pematuhan kepada SOP. Ini penting. Sebab walaupun kita sudah melonggarkan dengan PKP bersyarat ini, bukan makna kita dah berjaya, bukan makna kita dah menang. Kita belum menang melawan COVID. COVID ni masih ada. Tapi kita kena tangani dan kurangkan risikonya dengan kita mematuhi sepenuhnya pada SOP yang dilaksanakan. Bukan saja kalau kita melanggar syarat ini mendedahkan risiko pada pekerja kita, tapi kita juga mendedahkan risiko pada masyarakat keseluruhan dan rakyat negara kita. Jadi sebab itu kita kena jagalah, lindungi diri kita, pastikan keadaan kita, diri kita, keadaan persekitaran kita ini selamat, dan insya-Allah kita akan menang secara bersama untuk melawan COVID, dan ekonomi kita insya-Allah dapat bergerak ke hadapan lagi. Terima kasih banyak-banyak Datuk Seri Haji Fadil Yusof kerana bersama kami juga untuk kita sama-sama kongsikan bagaimana sektor pembinaan ini dibuka semula operasinya, tetapi berdasarkan SOP dan juga garis panduan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak berkuasa. Ya, baik, kita akan ke Terengganu, cerita bagi Terengganu di Plaza Tol Gemuruh Kuala Terengganu, kesiapsiagaan gerak